Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan masuk unit yang ketiga, iaitu kita akan membincangkan berkenaan dengan sejarah pembinaan fiqh, yang mana terbahagi kepada yang pertamanya pembinaan hukum di Mekah, yang kedua perundangan selepas hijrah, yang ketiganya cara-cara pembinaan hukum, seterusnya pembinaan hukum pada zaman Nabi, dan seterusnya ijtihad zaman Nabi dan kesannya dalam pembinaan hukum, dan yang terakhir kita akan membincangkan berkenaan dengan ijtihad sahabat. Sebelum kita masuk pada pembinaan hukum di Mekah, sudilah saya untuk menceritakan sedikit tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Seperti mana yang kita tahu, hukum Islam boleh ditarifkan dengan pengertian syariat, iaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya, sama ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan sistem-sistem hidup dalam pelbagai aspek, demi untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Hukum-hukum ini dinamakan syariah kerana lurus dan tidak menyimpang sistemnya dari matlamatnya, seperti landasan yang lurus dan tiada bengkang-bengkok. Ia juga menyerupai sumber air, yang mana syariah dapat menghidupkan segala jiwa dan akal, sebagaimana sumber air itu dapat menghidupkan tubuh badan manusia. Pembinaan syariat Islam hanya berlaku pada zaman baginda Rasulullah SAW masih hidup. Allah tidak memberi kuasa perundangan syariah melainkan kepada nabinya sahaja. Baginda berpegang kepada dua wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada waktu hidup baginda lah prinsip-prinsip umum Islam diciptakan untuk hukum hakam diwujudkan. Ringkasnya, kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip syariat ini sudah dimantapkan, dasar-dasarnya telah ditegakkan dan disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman sebelum kedatangan Islam selalunya disebut sebagai zaman jahiliyah. Walau bagaimanapun, tidaklah istilah jahiliyah itu terus mengertikan bahawa manusia di kala itu bodoh-bodoh belaka dan tidak tahu mengatur cara hidup mereka dengan cara yang munasabah. Sesungguhnya istilah jahiliyah itu lebih banyak mengertikan kejahilan umat manusia pada waktu itu tentang nilai-nilai akidah dan keagamaan yang sebenar, dan bukannya membabitkan secara serius hal-hal mengenai peraturan atau penyusunan hidup fizikal atau disebut sebagai hidup duniawi. Sejarah mencatatkan bahawa pada saat kelahiran syariat Islam pada abad yang ke-7 itu, dunia telah mempunyai masyarakat manusia yang bernilai tinggi tamadunnya di banyak bidang, khususnya di dalam bidang undang-undang dan peraturan masyarakat. Sekurang-kurangnya kita terpaksa mengambil kira kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Romawi di sebelah barat dan
Parsi di sebelah timurnya pada waktu itu. Tidak terkecuali kita juga perlu menilai apa yang sebenarnya telah dicapai oleh masyarakat semenanjung tanah Arab itu sendiri. Walau bagaimanapun, ini tidak semestinya bererti bahawa hanya itu sahaja masyarakat-masyarakat yang telah mempunyai tamadun yang tinggi pada waktu itu. Masyarakat-masyarakat seperti itu memang telah ada di sebelah timur jauh, seperti di China dan di India. Hanya amat sukar bagi kita untuk memastikan bahawa interaksi telah berlaku antara tamadun tinggi, antara tamadun timur ini dengan tamadun atau masyarakat timur tengah pada waktu itu. Keagungan masyarakat Parsi pada waktu itu memang diakui oleh semua ahli sejarah. Meskipun masyarakat itu terasa atas kepercayaan animisme yang bertuncangkan penyembahan terhadap alam semula jadi, namun mereka telah mempunyai peraturan-peraturan hidup yang sudah maju. Dari segi politik, mereka telah menjadi suatu kuasa penjajah yang berpengaruh. Dan dari segi tamadun, mereka telah membina tamadun mereka sendiri yang dikenal sebagai tamadun Parsi. Kedudukan yang sama telah juga mereka capai di bidang undang-undang dan peraturan masyarakat, di mana mereka telah mempunyai peraturan-peraturan yang jelas tentang keluarga, pemilikan, perhambaan dan peraturan-peraturan awam. Masyarakat Romawi yang berasaskan falsafah Yunani dan kemudiannya Romawi itu juga mempunyai tamadun yang tinggi pada waktu itu. Dari segi falsafah, mereka merupakan pewaris falsafah Socrates, Plato dan Aristotle. Dari segi politik, mereka merupakan penjajah yang berkesan di daerah Laut Mediterranean yang termasuk Syam, Mesir dan Morocco yang menganuti agama Kristian itu. Dari segi undang-undang, mereka mempunyai undang-undang dan peraturan keluarga, peraturan sivil, jenayah dan sebagainya. Di samping mereka ini terdapat juga gerombolan-gerombolan Yahudi yang bertaburan di serata daerah di sebelah utara semenanjung tanah Arab ini, di mana terletaknya kota Yathrib. Mereka juga mempunyai akidah dan peraturan hidup mereka sendiri. Sedangkan bahasa Arab sendiri, kebanyakan dari masyarakatnya masih hidup secara kuno, yang berpindah randah di padang pasir yang kontang. Mereka ini dikenal sebagai masyarakat Badui. Masyarakat mereka dijalin oleh persatuan kabilah yang bersentikan adat dan kepercayaan. Masyarakat ini biasanya diketahui oleh ketua-ketua kabilah yang akan bertindak menyelesaikan segala pertikaian yang timbul dalam kalangan mereka. Ketua-ketua kabilah inilah yang mempunyai kuasa ke atas setiap anggotanya. Walau bagaimanapun, mereka juga mempunyai peraturan-peraturan yang jelas dalam beberapa hal mengenai masyarakat mereka, seperti hal-hal keluarga, jenayah dan sebagainya. Sebahagian lain dari bangsa Arab ini tinggal di kawasan-kawasan yang lebih maju seperti Mekah, Yathrib dan Taif. Mereka ini bekerja dengan cara bertani, bertukang dan berniaga. Kegiatan-kegiatan mereka ini telah melahirkan peraturan dan kaedah perhubungan antara mereka, termasuk yang mengenai hal-hal keuangan dan perdagangan. Pertumbuhan norma-norma hukum dan peraturan ini telah dipesatkan lagi dengan wujudnya pusat-pusat perdagangan yang besar-besar di daerah mereka, dan juga perhimpunan haji yang berlaku pada setiap tahun di Mekah. Masyarakat Arab ini walau bagaimanapun tidak terpisah dari pergolakan yang berlaku di luar semenanjung tanah Arab. Dari segi politik, semenanjung tanah Arab telah menjadi sempadan yang strategik antara
dua kuasa penjajah Parsi di sebelah timur dan Rom di sebelah barat. Kedudukan ini telah memberi keuntungan politik yang besar kepada masyarakat Arab, di mana kedua-dua kerajaan besar tersebut telah melantik orang-orang Arab sebagai gubernur-gubernur bagi daerah-daerah yang bersempadankan semenanjung tanah Arab itu, seperti Hira di sebelah timur dan Syam di sebelah barat. Hubungan secara langsung dengan kerajaan-kerajaan yang bersempadan itu telah meninggalkan pengaruh yang besar kepada masyarakat Arab, termasuk di bidang undang-undang dan hukum. Di samping itu, orang-orang Arab juga menerima pengaruh dari masyarakat kecil Yahudi yang menduduki daerah-daerah seperti Khaybar dan Yathrib. Begitu juga dari masyarakat Kristian yang menduduki daerah Najran. Meskipun bangsa Arab ini mewarisi sedikit sebanyak pengajaran Nabi Ibrahim, namun mereka tidak banyak terbentuk melalui ajaran itu. Ini kerana tabiat mereka yang kasar dan juga kurangnya pengetahuan serta cengkaman pengaruh animisme yang mendalam dalam kalangan mereka. Namun begitu, mereka mempunyai tradisi dan adat istiadat mereka sendiri yang menjadi peraturan hidup. Peraturan hidup dan bermasyarakat yang bertunjangkan adat ini mencakupi hal-hal makan minum, kekeluargaan, hubungan perdagangan, jenayah dan sebagainya. Kesimpulannya, pada saat kelahiran syariat Islam sebagai asas kepada hukum Islam itu, dunia telah sedia mempunyai berbagai-bagai bentuk sistem, berbagai-bagai bentuk sistem perundangan. Ia tentunya akan sedikit sebanyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam sendiri, khasnya dalam hal-hal yang membolehkan para fuqaha mengambil kira adat istiadat dan realiti semasa dalam ijtihad mereka. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, hukum Islam yang sebenarnya adalah tidak lain adalah fiqh Islam atau syariat Islam, iaitu hasil dari upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keperluan masyarakat. Hukum Islam itu ialah bukan sahaja nas-nas syarak yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga pemahaman para fuqaha terhadap nas-nas itu. Nas-nas itu tadi yang tentunya berbeza dalam beberapa hal, berasaskan kepada perbezaan ilmu, pengalaman serta persekitaran yang mempengaruhi mereka. Hukum Islam adalah satu bahagian yang tidak terpisah dari syariat Islam. Ianya terasa selaras dengan kelahiran syariat itu sendiri dan berkembang mengikut lunas-lunas yang digariskan olehnya. Asas-asas hukum Islam telah lahir bersama dengan turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW dan berkembangnya pada peringkat awalnya sejajar dengan perkembangan penurunan wahyu itu sendiri. Apabila wahyu itu telah tamat turunnya dan Nabi Muhammad telah wafat, pembinaan asas hukum Islam ini juga telah tamat dan sempurna. Pada peringkat ini, segala-galanya telah tersedia ada dan cukup untuk menjadi suatu sistem perhukuman yang lengkap untuk semua zaman dan tempat, tanpa memerlukan tokoh tambah lagi. Baik, segala perkembangan yang berlaku terhadap hukum Islam sesudah zaman Nabi Muhammad SAW bukan lagi melibatkan asas-asas yang sudah sempurna itu, tetapi cuma melibatkan pentafsiran dan pengembangan idea-idea yang ada dalam asas itu sendiri, sesuai dengan kehendak zaman dan keadaannya. Tegasnya, hukum Islam adalah satu himpunan nilai yang di dalamnya berpadu nilai-nilai yang ketat dan fleksibel yang bekerjasama secara harmonis. Ini satu hukum yang asasnya telah siap dibina sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak mungkin menerima perubahan lagi, tetapi pentafsirannya akan terus menerima perkembangan tanpa henti sesuai dengan perkembangan hidup manusia.
Baik, wahyu yang pertama sekali turun ialah pada 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, bersamaan tahun 610 Masihi. Ianya juga ialah titik permulaan kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya wahyu ini, pembinaan asas hukum Islam bermula. Ianya terbina sedikit demi sedikit secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun, iaitu sepanjang umur Nabi Muhammad sesudah baginda dilantik oleh Allah sebagai Rasul. Wahyu-wahyu yang diturunkan ini terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertamanya, ia berupa Al-Quran, dan satu lagi berupa As-Sunnah, atau disebut juga Al-Hadis. Yang disebut sebagai Al-Quran ialah wahyu-wahyu yang pengertian dan lafaznya sekali dari Allah. Sedangkan As-Sunnah pengertian sahaja yang didatangkan dari Allah, sedangkan lafaz adalah dari Nabi Muhammad itu sendiri. Dengan dua bentuk wahyu ini, Rasulullah SAW mengajar umat Islam, terutamanya pada sahabatnya, mengenai segala hukum yang ditentukan oleh Islam. Dan dengan pendidikan serta bimbingan secara langsung ini, para sahabat bukan saja menjadi orang-orang yang mampu memahami kehendak nas syarat-syarat yang terkandung dalam wahyu-wahyu itu, tetapi juga kehendak sebenar syarat di sebalik apa yang boleh difahami dari wahyu-wahyu itu sendiri. Generasi pertama Islam yang terdidik di sekolah wahyu ini kemudiannya menjadi pengasas-pengasas yang mengasaskan teori perkembangan hukum Islam melalui tunjuk ajar mereka kepada generasi terkemudian, dengan berpandukan segala tunjuk ajar serta latihan yang diberikan kepada mereka oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Di dalam mengasaskan hukum Islam ini, wahyu telah diturunkan oleh Allah secara beransur-ansur. Ianya tidak diturunkan secara sekaligus untuk menerangkan selok-belok hukum kesemuanya sekali. Sebaliknya, wahyu telah mengambil masa selama lebih kurang 23 tahun untuk menerangkan hukum-hukum itu sesuai dengan keperluan masa dan keadaan. Dengan demikian, hukum Islam telah terbina dengan teratur dan disertai dengan latar belakang yang boleh menolong di dalamnya memahami pada setiap zaman. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, wahyu-wahyu yang diturunkan ini boleh dikategorikan kepada dua peringkat yang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dari segi pembinaan hukum. Peringkat-peringkat ini ialah peringkat Mekah dan peringkat Madinah. Wujudnya ciri-ciri yang berbeza antara dua peringkat ini dapat dilihat terutamanya dalam Al-Quran. Yang pertama, wahyu zaman Mekah. Dalam jangka masa selama lebih kurang 13 tahun ianya turun di Mekah, wahyu lebih menitik beratkan tentang pembinaan akidah. Ini kerana akidah adalah suatu asas yang paling utama bagi penerimaan pengajaran Islam sepenuhnya. Dalam peringkat ini, wahyu-wahyu tersebut menumpukan kepada hal-hal mengenai mentauhidkan Allah dan meninggalkan kepercayaan lama, iaitu zaman jahiliyah. Keimanan kepada Rasul, pada malaikat, kebangkitan semula sesudah mati, perhitungan amalan iaitu al-hisab, hari akhirat dan sebagainya. Termasuk juga dalam penumpuan ini ialah hal-hal mengenai pembinaan akhlak yang mulia, menggunakan fikiran, buah meneliti keagungan Allah melalui kejadiannya dan sebagainya. Begitu juga terdapat di antara wahyu-wahyu ini yang memperkatakan tentang cerita-cerita lama sebagai bahan renungan dan malah bertujuan memujuk hati Rasulullah SAW agar tidak merasa serik atau kecewa dalam menghadapi kejadian perjuangan menegakkan agama Allah itu. Pada peringkat ini, hukum-hukum amali tidak banyak diperkatakan oleh wahyu. Ada tidaknya hanya hukum-hukum yang bertujuan untuk mengawal akidah umat Islam dari nilai-nilai syirik seperti hukum haram memakan bangkai dan darah, ataupun
memakan sembelihan yang tidak disebut pada nama Allah. Paling tinggi ialah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti hukum-hukum mengenai ibadat, sembahyang dan sebagainya. Apakah yang terkandung dalam ajaran Islam di Mekah? Menurut Syekh Qutb, persoalan utama yang dibawa oleh Rasulullah di Mekah ialah persoalan akidah. Persoalan ini memangnya tidak mudah diterapkan ke dalam hati orang-orang Arab. Namun ianya tetap dititik beratkan oleh Rasulullah, meskipun ia menyedari ranjau-ranjau yang bakal ditempuhi sepanjang jalan. Bagi Syekh Qutb, ini ialah tabiat program Al-Quran yang sebenarnya. Sungguh pun ketika itu orang-orang Arab menghadapi ancaman kuasa-kuasa Rom dan Parsi, namun Rasulullah tidaklah menyeru ke arah nasionalisme Arab. Sebab ini bermakna lepas bebas dari tangan Tauhid berbangsa Rom atau Parsi untuk berpindah tunduk kepada Tauhid berbangsa Arab. Dan sungguh pun masyarakat Mekah ketika itu menghadapi tekanan kaum-kaum kapitalis Quraisy, namun Rasulullah tidak pula menyeru ke arah sosialisme. Sebab keadilan sosial yang hakiki hanya dapat tegak dalam masyarakat yang tulen pengabdiannya kepada Allah. Dan akhirnya, walaupun masyarakat Arab ketika itu sedang mengalami penyakit akhlak yang menjadi-jadi, namun Rasulullah tidaklah menjadikan perjuangan meninggikan tingkat moral itu sebagai tujuan utamanya. Sebab moral yang baik tidak dapat ditegak melainkan di atas asas akidah yang murni dan kukuh. Maka demi menegakkan akidah yang benar, diajarkan bahawa hanya Allah sahajalah yang layak disembah atau diminta pertolongan, bukannya menyembah berhala-berhala atau mengabdi kepada sesama manusia sendiri. Penyembahan kepada berhala harus ditolak, kerana ia tidak berkuasa apa-apa. Bahkan dirinya sendiri pun diciptakan oleh orang. Boleh lihat surah Al-Furqan ayat 3. Demikian juga pengabdian kepada sesama manusia harus dikikis. Sebab tujuan pokok kedatangan Islam ialah untuk mempromosikan kebebasan manusia di muka bumi daripada mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Islam, penghambaan yang paling besar ialah sifat patuh dan tunduk manusia kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Baik, berkait rapat dengan persoalan akidah ini ialah ajaran Islam tentang adanya hari berbangkit kiamat bagi sebahagian masyarakat Arab ketika itu. Yang ada cuma kehidupan dunia sahaja. Dengan matinya manusia bermakna tamatlah segala-galanya. Hakikat kewujudan jenis manusia seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Allah berfirman lagi, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami sungguh-sungguh akan dibangkitkan? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Dari segi sosialnya adalah jelas bahawa masyarakat Arab mengamalkan sistem kelas, di samping merendahkan darjat kaum wanita. Kelas tertinggi adalah terdiri daripada golongan aristokrat Quraisy sahaja, dengan keistimewaan dan kuasa yang tak terbatas. Sedangkan kaum hamba abdi bukan sahaja dinafikan haknya, bahkan batang tubuhnya sendiri dapat dijual beli begitu saja. Tetapi berkat ajaran Islam, semua golongan itu dibenteras oleh Nabi Muhammad SAW. Kebanyakannya dengan pertolongan hartawan Muslim. Kepada mereka diajarkan bahawa tindakan membebaskan hamba adalah sebaik-baik kebajikan. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahu najdain falaqatahamul aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, tetapi tidak menempuh jalan kebajikan yang
mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan tersebut? Iaitu merdekakan hamba. Selain dari itu, ajaran-ajaran di Mekah juga menekankan kisah-kisah umat-umat yang lalu. Khasnya kisah perjuangan Nabi-Nabi agar menjadi tauladan bagi umat-umat selepasnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, betapa pentingnya mengkaji sejarah dalam Islam terbukti jelas apabila para ulama mengatakan bahawa 1/3 daripada kalimat Al-Quran dan membicarakan soal-soal sejarah kecuali surah Al-Baqarah. Setiap surah yang menceritakan kisah-kisah Nabi dan umat dahulu kala adalah merupakan ayat Makkiyah. Dan kecuali surah Al-Baqarah juga, setiap surah yang mengisahkan Nabi Adam alaihissalam dan Iblis adalah juga ayat Makkiyah. Akhirnya, sungguh pun persoalan moral bukannya perjuangan utama Nabi Muhammad SAW di Mekah, tetapi tidak pula soal ini diketepikan sama sekali. Sejajarnya dengan sabdanya sendiri, tidaklah aku utuskan melainkan untuk menyempurna akhlak. Maka kegiatan dakwah Muhammad banyak sekali menekankan tentang usaha-usaha pembentukan peribadi Muslim, membuang perangai-perangai yang tercela, mazmumah, dan menggantikannya dengan perangai-perangai yang mulia, mahmudah. Di antara sifat-sifat mazmumah ialah hasad dengki, takabur, sedangkan sifat-sifat mahmudah antara lainnya ialah bersikap baik kepada orang tua dan memelihara amanat dan janji. Usaha pembentukan peribadi dan pendidikan jiwa ini penting sekali sebagai persediaan dalam menghadapi sebarang cabaran yang bakal mendatang. Demikianlah antara lain intisari ajaran Islam di Mekah, ajaran mana yang telah menekankan persoalan akidah daripada soal-soal lain. Hanya setelah agama Islam tersebar ke Madinah, itulah baru corak dakwah kini memberi perhatian terhadap soal-soal pembentukan masyarakat dan negara Islam. Tetapi hakikatnya di sana ada penentangan kaum bangsawan dan bagaimanakah cara Nabi menghadapinya. Dengan ajaran-ajarannya sedemikian rupa, maka tidak hairanlah jikalau ianya dengan cepat menarik perhatian golongan-golongan bawahan, khasnya dari kalangan hamba abdi. Namun tidak sedikit pula golongan atasan yang menyambut baik seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Bagaimanapun kebanyakan kaum bangsawan menolaknya. Bagi mereka agama paganism itu sunnah, sedangkan ajaran Islam itu merupakan bid'ah. Kerana ianya bid'ah, iaitu ciptaan baru, perlulah ia ditentang agar tidak cepat merebak dan menggugat sunnah, iaitu sunnah mereka. Apa dia sunnah mereka? Tradisi nenek moyang mereka. Langkah pertama yang mereka lakukan ialah mereka memujuk penyair-penyair mereka seperti siapa? Abu Sufyan bin Al-Haris, Amr ibn As dan Abdullah ibn Ziba'ar supaya mengejek dan menyerang ajaran-ajaran Islam. Tetapi serangan-serangan mereka ni tidak sampai ke mana, disebabkan penyair-penyair Muslim sendiri tampil membalas dengan serangan mereka. Namun mereka terus melancarkan perang saraf, menabur dayah-dayah jahat terhadap ajaran Islam serta peribadi Muhammad sendiri. Bagaimanapun pada peringkat ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap batang tubuh Nabi Muhammad kerana ianya dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib. Jadi kerana suka mengganggu Nabi Muhammad ni, serangan mereka lalu ditujukan kepada pengikut-pengikutnya yang terdiri dari golongan-golongan hamba yang lemah sahaja. Bila dirubah misalnya lantaran keislamannya, lehernya telah dijeruk oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Kemudian disuruh kanak-kanak menyeretnya ke gunung pasir sewaktu panas terik. Lalu dadanya pula ditindih dengan batu besar. Demikianlah juga keluarga Yasir yang tersiasa oleh kaum Quraisy, sehingga Yasir dan isterinya Sumayyah
menemui syahid kerana itu. Termasuk juga Amir bin Fuhairah yang disiksa oleh tuannya hingga menjadi tidak siuman. Zunaizah, hamba perempuan yang disiksa oleh tuannya Abu Jahal hingga buta matanya, dan juga Labibah yang disiksa terus menerus oleh tuannya Umar Al-Khattab sebelum Umar masuk Islam. Maka buat mengatasinya, ramailah hartawan Muslim seumpama Abu Bakar yang bertindak menebus atau memerdekakan mereka. Tekanan tersebut rupanya tidak mendatangkan sebarang hasil. Sebaliknya, penganut-penganut Islam bertambah tebal keimanannya. Sebab itu, bentuk penentangan kini bertukar corak, daripada menentang golongan hamba sahaja kepada menentang semua pengikut-pengikut Islam. Dengan demikian, ramailah bangsawan-bangsawan yang disegani seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Zubair bin Awam tidak luput dari penyiasaan mereka. Akibat semuanya ini memaksa Nabi memikirkan suatu tempat yang lebih selamat buat mereka dan negeri itu tidak lain dan iaitu Habsyah, yang mana cukup diketahui oleh baginda tentang kebaikan rajanya, iaitu Najasyi. Dengan itu berlakulah hijrah pertama dalam sejarah Islam, di mana selama 14 orang dan kemudiannya hampir 100 orang telah berangkat ke Habsyah kerana bimbang tentang kemungkinan tersebar luasnya Islam di sana. Maka orang-orang Quraisy segera mengutus Amr bin Mu'az dan Abdullah bin Abi Rabi' untuk meminta agar Raja Najasyi memulangkan mereka kembali ke Mekah. Tetapi gagal setelah Najasyi mendengar hujah-hujah Ja'far bin Abu Talib. Tidak beberapa lama di Habsyah tersebarlah khabar-khabar angin tentang adanya kebebasan beragama di Mekah. Juga adanya semacam perdamaian dengan kaum musyrikin di sana. Tetapi sebaik sahaja mereka pulang ke Mekah, didapati permusuhan terhadap kaum muslimin tetap seperti dulu. Dengan itu, tiada seorang pun yang dapat memasuki Mekah dengan selamat, kecuali secara bersembunyi-sembunyi atau di bawah perlindungan seseorang penaung tertentu. Setelah semua bentuk tekanan itu tidak mampan, akhirnya barulah pemuka-pemuka Quraisy mengalih perhatian kepada Muhammad, penganjur Islam itu sendiri. Dalam mengatur langkahnya, mulanya mereka bertindak secara diplomasi, sama ada dengan memujuk atau mengumpan baginda dengan berbagai bentuk rasuah, baik melalui Abu Talib maupun terus kepada Muhammad sendiri. Kerana gagal kesemuanya, akhirnya mereka bertindak dengan memboikot seluruh Bani Hashim. Pemboikotan ini memaksa Muhammad menyuruh pengikut-pengikutnya sekali lagi berhijrah ke Habsyah. Bagaimanapun, kesan yang paling hebat akibat pemboikotan itu ialah kematian bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya Khadijah, dua orang pembantu dan pelindungnya juga. Dengan kematian mereka, maka terbukalah kesempatan bagi orang-orang Quraisy untuk menghapuskan Muhammad. Sedangkan Muhammad sendiri sudah mulai berdakwah keluar kota Mekah seperti di Taif dan kepada jemaah-jemaah haji. Memandangkan tekanan-tekanan terhadap Nabi dan pengikut-pengikutnya semakin hebat, akhirnya datanglah perintah Allah agar baginda berhijrah ke Madinah. Sebelum persoalan ini ditamatkan, ada baiknya disebutkan bahawa selama berlangsungnya kegiatan dakwah Islam di Mekah, kaum muslimin ada kalinya mendapati terpaksa berlindung di bawah naungan kaum musyrikin. Bahkan Rasulullah sendiri sejak mula sehinggalah berlakunya hijrah adalah dilindungi dan dibantu oleh seorang musyrik, iaitu bapa saudaranya sendiri, Abu Talib. Di sini timbullah satu ketentuan bahawa dalam berdakwah kaum muslim dibolehkan meminta perlindungan atau bantuan daripada orang-orang muka Islam demi untuk mengelakkan gangguan atau rintangan terhadap usaha-usahanya. Bagaimanapun dalam meminta bantuan, kata Datuk Abdul Karim Zaidan, hendaklah orang tersebut sudah dikenal kejujurannya dan tidaklah mungkin mereka itu akan berkhianat.
Mungkin di situ timbul sebab-sebab penentangan. Dalam sejarah mana-mana pun, biasanya mereka yang pertama-tama sekali menolak sesuatu gerakan pembaharuan ialah golongan bangsawan, iaitu Al-Mala. Jadi untuk mengkaji kenapa timbul penentangan terhadap ajaran-ajaran Muhammad, ini adalah sebenarnya untuk mengkaji kenapa golongan Al-Mala ini menolaknya. Bukan tidak ada kalangan atasan yang menerimanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman Affan, Zubair bin Awam dan lain-lainnya, tetapi jumlahnya terlalu kecil berbanding dengan golongan kebanyakannya yang telah menyambut baik seruan Muhammad itu. Yang pertama, ketika membicarakan sebab-sebab penentangan orang-orang Arab terhadap dakwah Islam, Sayyid Qutb sekali lagi menegaskan bahawa faktor akidah lah yang menyebabkan mereka menentang begitu hebat dan memeranginya habis-habisan. Ini kerana mereka cukup mengerti implikasinya bahawa pengakuan bertuhan itu bererti pengakuan kepada kekuasaan menghukum dan memerintah yang tertinggi. Mereka mengerti juga bahawa mengesakan Allah melalui ikrar la ilaha illallah itu adalah bererti mencabut semua kuasa yang dibolon oleh penguasa, ketua-ketua suku, para pendiri dan pendeta, dan menyerahkan kuasa itu kepada Allah sahaja. Mereka mengerti bahawa la ilaha illallah itu adalah merupakan cetusan revolusi terhadap kuasa duniawi dan juga suatu pukulan maut ke atas sebarang peraturan dan kekuasaan ciptaan manusia selama ini. Apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb tentang faktor akidah itu pada hakikatnya adalah dua faktor politik. Penerimaan orang-orang Arab terhadap kekuasaan Allah bermakna kepimpinan mereka akan tercabar dan tergugat. Sebab itu pengaruh Islam harus disekat agar pengaruh mereka masih tetap kukuh. Yang kedua, dari segi politiknya, Islam terpaksa ditentang kerana ia dibawa oleh Muhammad dari keturunan Abdul Manaf. Sesungguhnya kaum Quraisy tidak dapat membezakan antara kenabian dengan kekuasaan. Bagi mereka, kemunculan Muhammad dari keluarga Abdul Manaf, daripada keluarga Abdul Muttalib, dengan sendirinya akan mencabar kedudukan suku-suku lain yang telah sekian lama berebut pengaruh. Pernah terjadi ketika Abu Sufyan, Abu Jahal dan Akhnas mengintip Muhammad membaca Al-Quran. Terus terang Abu Jahal mengakui betapa selama ini mereka saling menandingi pengaruh Abdul Manaf. Tetapi bila mana kemenangan hampir terbayang, tiba-tiba di sisi Abdul Manaf muncullah Muhammad memaklumkan kenabiannya. Kami tidak akan percaya dan tidak akan membenarkan ujar Abu Jahal. Sebagai golongan masyarakat yang mementingkan nilai-nilai asabiyah, kesukuan, timbulnya Muhammad dari suku tertentu sudah tentu akan mencabar suku-suku lain. Justru kerana semangat kesukuan inilah juga munculnya nabi-nabi palsu, baik ketika Muhammad masih hidup dan lebih-lebih lagi selepas wafatnya, semata-mata buat menandingi suku Quraisy. Maka tampillah Musailamah dari Bani Hanifah, Sajjah dari Bani Tamim, dan Tulaiha dari Bani Asad. Semuanya ini kerana tebalnya semangat suku terhadap hasad dengki antara mereka. Dari segi sosialnya, Islam perlu ditentang kerana ia mengajarkan prinsip-prinsip persamaan dalam kalangan sesama manusia. Dalam Islam, tinggi rendahnya darjat insan diukur berdasarkan takwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Antara ayat lain, bala man awfa bi'ahdihi wattaqaw fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan mereka berdosa memakan hak orang, kerana sesiapa yang menyempurnakan janjinya, mengasihi hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Atau amal solehnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
mereka itulah sebaik-baik makhluk. Baik, prinsip seperti ini tentunya bercanggah dengan sistem sosial. Sosial mereka yang berasaskan konsep kelas dengan hak dan kewajipan yang berbeza. Status tertinggi selamanya adalah kepunyaan golongan bangsawan, sedangkan kelas terendah ialah golongan hamba abdi. Maka demi mempertahankan status ni, Muhammad harus ditentang. Alangkah kejinya ajaran yang cuba menyamakan kedudukan mereka dengan kedudukan hamba mereka sendiri. Itu bagi pandangan mereka. Pernah sewaktu Jabalah Ibnu Ayham, raja terakhir kerajaan Ghassan yang baru memeluk Islam, sedang mengerjakan tawaf, terpijaklah tepi jubahnya oleh orang kebanyakan. Jabalah lalu memukulnya sehingga berdarah hidungnya. Setelah menerima aduan dari orang tersebut, Khalifah Umar Al-Khattab lalu memutuskan agar Jabalah dipukul balas. Lantaran tidak puas hati terhadap corak penyelesaian yang aneh itu, Jabalah kembali murtad. Ini menjelaskan suatu hakikat betapa pengaruh kebangsawanan itu begitu tebal hingga sukar bagi mereka untuk menerima Islam. Apalagi jika difikirkan yang agama tersebut dibawa oleh seorang anak yatim piatu yang tidak punyai kedudukan apa-apa dalam kalangan masyarakat Arab. Sungguh pun ia keturunan Quraisy. Pernah Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, wahyu didatangkan kepada Muhammad bukan kepadaku, padahal aku kepala dan pemimpin Quraisy. Juga tidak kepada Abu Mas'ud bin Umair As-Saqafi, pemimpin Saqif. Kami adalah pembesar dua kota, kata mereka. Alasan lain yang dikemukakan oleh kaum bangsawan ketika menentang Muhammad ialah kerana ajaran Islam telah memecah belahkan perpaduan masyarakat dan keluarga, baik antara orang tua dengan anaknya, antara suami dengan isterinya, maupun antara sesama saudaranya. Al-Walid bin Al-Mughirah sendiri pernah menuduh Muhammad itu sebagai sahir bayan, juru pesona bahasa, kerana apa yang dikatakannya merupakan pesona yang akan memecah belahkan perpaduan sesebuah keluarga. Demikian juga hasrat Umar Khattab untuk membunuh Muhammad mulanya adalah dengan harapan agar bebaslah Quraisy dan mereka kembali bersatu. Setelah mengalami perpecahan dan penghinaan terhadap berhala mereka, bahkan Utbah bin Rabi'ah secara terus terang berkata di depan Nabi, anakku, seperti engkau ketahui, dari segi keturunan engkau mempunyai tempat dalam kalangan kami. Engkau telah membawa soal besar ke tengah-tengah masyarakatmu sehingga mereka cerai-berai kerananya. Yang keempat, sebab-sebab pendatangan orang-orang Arab juga dapat dilihat dari aspek ekonomi. Kaum pemodal menganggap bahawa modal itu benar adanya bila mana ia dapat melipat gandakan hartanya, bila mana ia dapat membukakan jalan buat hawa nafsunya. Tetapi bila mana ia menghalang hawa nafsunya, modal itu tidak lagi benar. Islam harus ditentang kerana ia melarang riba atau segala unsur putar belik dalam kegiatan ekonomi mereka. Tidak ada tempatnya Islam dalam masyarakat yang bebas lepas ini. Dari segi lain pula, kemasukan golongan bawahan atau hamba abdi juga dapat menggugat kedudukan ekonomi mereka. Selama mereka mengharapkan tenaga kaum bawahan untuk kepentingan mereka sendiri, terutamanya dalam kegiatan perdagangan mereka. Tetapi dengan kemasukan mereka dalam Islam, hilanglah tenaga pekerja yang selama ini membantu mereka. Sebab itu Muhammad perlu ditentang, kerana dialah yang menyebabkan golongan hamba melarikan diri dari mereka. Salah satu sumber ekonomi orang-orang Arab ialah memahat patung-patung berhala dan menjaga Kaabah, di mana patung-patung itu diletakkan. Patung-patung itu kemudiannya akan dijual kepada jemaah-jemaah haji yang mengunjungi Mekah. Malangnya Islam mengajarkan konsep tauhid yang murni dengan membenteras sebarang bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala seperti menyembah berhala atau mengabdi kepada sesama manusia. Ajaran seperti ini
tentunya mengancam ekonomi mereka, dan sebab itulah perlunya ia ditentang. Yang kelima, penolakan orang-orang Arab juga disebabkan ketakutan mereka terhadap adanya hari kebangkitan kiamat yang kelak, yang mana akan menghitung sepak terjang mereka di dunia ini. Ini adalah persoalan moral masyarakat Arab, khasnya golongan bangsawan yang sudah tenggelam dan hanyut dalam kehidupan hawa nafsu. Bagi golongan seperti ini, ancaman adalah hari pembalasan, tentunya sangat menakutkan, hingga kerana itu mereka menolaknya. Yang keenam, faktor lain yang turut mendesak mereka untuk menolak dakwah Muhammad ialah perasaan cintakan tradisi nenek moyang. Faktor adat yang tak lekang dek panas, tak lampu dek hujan, bahawa segala sesuatu dan orang tua-tua semuanya baik-baik belaka. Semuanya ini menghambat mereka dari menerima Islam. Pernah ketika Rasulullah sedang sibuk berdakwah kepada jemaah-jemaah haji dari luar, datanglah Abu Lahab menyahut dari belakang, "Hai manusia, sesungguhnya lelaki ini memerintahkan supaya kamu meninggalkan agama bapa-bapa kamu." Sambungnya lagi, "Hai keturunan Fulan, bahawasanya lelaki ini hanya menyeru supaya kamu meninggalkan atau membuang berhala Latta dan Uzza dari leher-leher kamu. Kamu diajak olehnya untuk mengerjakan perbuatan bid'ah dan kesesatan. Maka janganlah kamu mengikuti dia dan janganlah kamu mendengarkannya." Yang ketujuh, satu sebab lain kenapa mereka menolak ajaran Islam ialah lantaran takut dijajah oleh kuasa-kuasa besar seperti Rom misalnya. Ajaran Islam membawa perpecahan masyarakat dan keluarga, dan perpecahan-perpecahan ini akan memberi kesempatan yang baik bagi kedatangan kuasa-kuasa penjajah. Memang benar, bumi Hijaz dan Gersang itu tidaklah dapat menarik perhatian mereka untuk menjajahnya. Mungkin dari segi ekonomi ianya tidak begitu penting, tetapi dari segi agama dan politik, penaklukan Rom akan mengukuhkan imej dia sebagai satu kuasa Kristian dan sekaligus mencabar Parsi sebagai sebuah negara Majusi. Kebimbangan terhadap kedatangan Rom ini memangnya berasas memandangkan bahawa Mekah itu pernah diserang oleh Abraha, gubernur Habsyah, yang di bawah naungan kerajaan Rom. Demikianlah antara lain sebab-sebab penolakan masyarakat Arab, atau lebih tepat penolakan golongan bangsawan Al-Mala terhadap ajaran Islam. Ada golongan kebanyakan mereka dengan cepat menerimanya. Ini kerana mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang ada pada golongan Al-Mala, seperti takabur dan cinta kepada kedudukan dan kekuasaan. Itu cerita berkenaan dengan wahyu pada zaman Mekah. Yang kedua, wahyu dalam zaman Madinah. Sebagaimana yang kita tahu, peringkat ini bermula sesudahnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tidak lagi seperti di zaman Mekah. Wahyu-wahyu di peringkat ini telah mencakupi semua bidang hidup, sama ada berupa akidah, akhlak, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Ini kerana berlakunya hijrah, umat Islam telah mula mendirikan negara Islam yang pertama di Madinah. Dalam penyusunan ini, segala peraturan diperlukan dan keperluan-keperluan ini dipenuhi oleh wahyu. Dengan wujudnya wahyu-wahyu zaman Madinah ini, Islam bukan sahaja lengkap dengan nilai-nilai akidah, tetapi juga dengan semua nilai yang diperlukan oleh manusia dalam hidup mereka di dunia dan di akhirat.